sedang berlega sebuah helikopter yang bila-bila masa saja mereka boleh jatuhkan bom barrel. Seakannya hampir kepada kami, hanya di atas. We must go down, very dangerous. Maybe they will drop down the rocket. Please, please. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tafadhal. Kita baru saja melihat sebuah helikopter menjatuhkan barmil ke salah satu kawasan yang berhampiran dengan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari ini saja dah 16 barmil dijatuhkan semenjak pagi tadi. Started in 2011 and we are actually a year late already. 10,000 people has died just in 1 year, and we are already late to move and to work on the issue of Syria. Maka Januari 2012 tanpa lengah, ABIM melancarkan kempen Save Syria dan terus menggerakkan sukarelawan di peringkat akar umbi dengan siri-siri ceramah kesedaran. Kita berceramah di universiti-universiti, di masjid-masjid, di forum-forum. Kita hadir membentangkan kertas kerja di peringkat dalam dan juga luar negara. Kita serahkan memorandum ke peringkat kerajaan dan juga kepada kedutaan Syria. Maka pada Jun 2012, Global Peace Mission Malaysia menghantar misi pertamanya ke sempadan Turki dan Syria. Dan seterusnya sehinggalah pada September 2012, kita sama-sama telah melahirkan sebuah koalisi yang dinamakan Malaysia Lifeline for Syria bagi menggerakkan usaha pimpinan-pimpinan NGO untuk bersama dalam isu di Syria. Dan tahun 2013, Tuhan yang Maha mengatur segala, kita menjadi NGO yang pertama tembus masuk ke bumi Syria untuk menghantar bantuan direct masuk kepada mereka yang memerlukan di dalam Syria. Dan tanpa kami sedari, di sinilah bermulanya sebuah perjuangan yang sebenar yang tidak memungkinkan kami untuk menoleh semula ke belakang. Kita dah 10 tahun Malaysia for Syria ni dalam tempoh yang saya boleh katakan dalam tempoh peperangan 2011 ataupun 2012 kita bermula sehingga yang sekarang ini. Saya melihat bahawa Malaysia for Syria ini pada 10 tahun akan datang tetap akan memberikan manfaat kepada Syria itu sendiri, tetapi bukan lagi dalam bentuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Ini mungkin lebih dalam bentuk pembangunan. Pembangunan ini banyaklah, pembangunan infrastruktur, pembangunan knowledge, ilmu, pembangunan dari sudut perkongsian pengalaman atau perkongsian teknologi yang sama-sama kita boleh bangunkan untuk apa? Untuk kebaikan Syria itu sendiri. So apa yang Malaysia boleh offer dari sudut teknologinya, dari sudut ilmunya, dari sudut pembangunan pesat yang berlaku di Malaysia ni, mungkin kita boleh menjadi satu jambatan di antara Malaysia dan juga Syria, supaya Syria ni akan menjadi sebuah negara yang dia sudah membangun sebelum ni, tapi disebabkan peperangan, pembangunan itu terbantut. Jadi biarlah kita yang telah berjuang selama 10 tahun sebelum daripada ini
meneruskan perjuangan-perjuangan berikutnya untuk membangunkan, dan sekarang pun kita sedang membangunkan sebenarnya. Kita sedang membangunkan anak-anak generasi masa depan Syria di Jasmine Asyam. Kita sedang membangunkan anak generasi Syria di sekolah-sekolah yang kita bina di Syria. Jadinya ini adalah proses yang saya nampak untuk 10 tahun ke hadapan. This is insya-Allah kita bukan lagi dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi dalam bentuk pembangunan fizikal, boleh jadi pembangunan rohani, boleh jadi pembangunan dari sudut knowledge dan sebagainya. This is what I see Malaysia for Syria in the next coming 10 years. Malaysia Lifeline for Syria, nama lama yang dah lama Cinta Syariah Malaysia bekerjasama sampailah nama mereka ditukar kepada Malaysia for Syria. Saya secara personally dan mewakili Cinta Syariah Malaysia juga mengucapkan tahniah lah kepada semua saudara Syahrir, Kak Fiza, saya rasa orang-orang lama, Emek juga antara orang lama yang kita buat sama-sama, pergi misi sama-sama dulu. Kita ucapkan selamat maju jaya. Semoga kerja-kerja yang kalian buat pada hari ini akan diteruskan lah, sebab lagi 10 tahun kita nak M4S buat juga satu event yang seperti hari ini, dan sama-sama kita teruskan kerja ni insya-Allah sampai bila-bila. Sampai bila Malaysia for Syria nak membantu Syria? Saya rasa sekarang kita bukan lagi dalam fasa membantu. Kita sudah masuk ke dalam fasa membangun. Membangunkan fasiliti, membangunkan keperluan asas rakyat Syria. Membangunkan dalam erti kata kita tidak memberikan lagi bantuan dalam bentuk one off. Betul ada sebahagiannya memang kita ada peruntukan untuk bagi bantuan secara one off, tetapi most of the funding yang kita dapat adalah dalam bentuk pembangunan. Jadi sampai bila saya tak boleh nak pastikan sampai bila, tetapi selagi mana keperluan di Syria itu masih lagi perlu disantuni, saya kira kita masih lagi perlu berada. Kita masih lagi boleh jadi relevan. Membantu kalau pada gambaran mata kemanusiaan NGO mungkin membantu bila perang sahaja, tetapi kalau dalam kacamata development, pembangunan, ia banyak sangat benda yang kita boleh gambarkan dalam bentuk bantuan yang akan kita bagi. Jadinya tidak ada noktah lah saya kira. Tak ada sebut okey dah habis perang di Syria, okey Malaysia for Syria kita tutup lah, lepas ni tak ada lagi Malaysia for Syria. No, pada saya sebab kita dah bina networking dan bina rakan-rakan yang kenal kita, why not kita teruskan? Mungkin ada connection business, connection whatever it is yang boleh memanfaatkan di antara kedua-dua buah negara. So tidak ada noktahnya. Terima kasih kepada warga Malaysia for Syria yang sentiasa committed, dan Alhamdulillah setiap tahun, saban tahun saya melihat mereka grow as a person, as organizations, memberikan lebih banyak impact, memberikan lebih banyak bantuan, changing lives in ordinary people, changing lives in the people oppressed, be it in Syria, Lebanon, di Malaysia sendiri. Alhamdulillah. So jadi saya nampak keberadaan Malaysia for Syria memberikan satu impact yang positif dari segi individu, community dan juga rakyat-rakyat Syria sendirilah. Dan ucapan saya juga saya ucapkan semoga satu hari nanti insya-Allah
Malaysia for Syria dapat terus banyak membantu rakyat-rakyat Malaysia, rakyat-rakyat Syria di luar sana. Not just rakyat Syria, mungkin selepas ini kita dah ada isu di tempat lain pula. Tapi yang paling penting menegakkan keadilan dan membantu mereka yang tertindas, insya-Allah. Kita hargailah keamanan yang kita kecapi di bumi Malaysia ini, dan begitu banyaknya ditunjukkan kepada kita tentang ketidakamanan ataupun kesengsaraan yang berlaku di negara-negara di luar daripada Malaysia. Dan jangan kita rasa selesa dengan keamanan yang kita ada, sebab waliyazubillah benda ini boleh digugat oleh macam-macam faktor. Tetapi selagi mana kita berada dalam rasa keamanan ini, hargai ia, dan dalam masa yang sama jangan tinggalkan orang lain juga untuk merasai keamanan yang sama seperti kita. Jadi seperti yang saya sebutkan, keamanan yang kita rasa ini, biar orang lain pun rasa juga. Kebahagiaan yang kita rasa ini, biar orang lain rasa juga. So, kita bergerak bersama-sama yang di akhirnya nanti dunia inilah yang kita idam-idamkan untuk hidup dalam keadaan very peaceful, dan akhirnya kita akan menuju negara yang abadi, negara akhirat, insya-Allah. Misi kemanusiaan Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia for Syria MFS diteruskan beberapa lawatan ke daerah Azaz di Syria untuk memberikan bantuan makanan dan keperluan harian pelarian. Menyertai misi kemanusiaan Malaysia for Syria MFS dalam misi kempen musim sejuk Syria siri ke-10 bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia for Syria. Jadi petang ni saya nak ajak Hafiz kongsikan cerita sedikit berita. Perjuangan selama 10 tahun ini pastinya tidak akan bermakna tanpa sokongan dan dokongan daripada kalian semua. Satu dekad yang lepas, mereka menyerang sekolah, kita bangunkan kembali supaya anak-anak dapat terus bersekolah. Taman permainan diserang, kita usahakan taman permainan di dalam bangunan. Hospital diserang, kita terus berikan sokongan keperluan perubatan dan juga kelengkapan, hatta terpaksa membina hospital di bawah tanah. Bom menyasarkan punca air, kita tekun membina telaga dan juga rumah-rumah air. Rumah hancur lebur menjadi debu, kita binakan perkampungan. Bekalan makanan terputus, kita wujudkan kilang roti, usahakan ladang gandum dan juga ladang ternakan. Masjid diserang, kita bina kembali dan terus menggerakkan komuniti dan masyarakat. Aspirasi untuk bergerak terus dalam bidang kemanusiaan ini pastinya pada kebahagiaan-kebahagiaan yang dapat diukirkan, dapat diberikan kepada mereka yang telah kita bantu. Pada kita melihatkan berbezanya orang yang kita bantu dahulu dengan berbezanya orang yang kita bantu dahulu dengan sekarang. Dengan melihat sebuah negara yang tidak aman sebelum ini, kita ada peranan kita yang pada waktu ini kita melihat negara itu telah kembali aman dan bahagia. Jadi biarlah pada setiap perjalanan kehidupan kita ini ada contribution kita kepada kemanusiaan, contribution kita kepada manfaat orang lain. Jadi aspirasinya adalah hiduplah dengan memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang paling besar dan memberikan motivasi besar kepada
saya dan insyaAllah pada kita semua. Saya percaya usaha-usaha yang luar biasa sebenarnya di belakang tabir. Usaha-usaha untuk memberikan kefahaman, kesedaran kepada rakyat Syria, melakukan kempen-kempen dan melakukan misi-misi yang setiap tahun sebenarnya. Dan setiap tahun ada, kecuali mungkin pandemik, mungkin ada masalah pandemik, namun bantuan-bantuan yang berpanjangan itu sebenarnya di belakang itu ada satu usaha yang sangat luar biasa daripada tim Malaysia for Syria. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah lah kepada, terutamanya kepada ketua CEO Malaysia for Syria, Abang Syahrir. Dan saya percaya dengan keikhlasannya, dengan pengorbanannya yang dilakukan pada awal lagi, sejak daripada 2012, 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Dan saya percaya dengan keikhlasannya, dengan pengorbanan, dengan semangat ukhuwahnya, ya, Malaysia for Syria ini tetap dapat memberi bantuan kepada Syria. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan insya-Allah ini bukan akhir lah. 10 tahun itu bukan maksudnya untuk kita pengakhirannya, tapi untuk kita teruskan, bukan destinasi kita lah. Ini wasilah untuk kita hidup kat dunia ni sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Inilah hasil wasilah kita, perjuangan kita untuk saudara se-Islam kita, saudara seiman kita di negara yang jauh sebenarnya, namun dengan semangat ukhuwah keimanan itu kita ada rasa untuk bersama dan solidariti itu. Satu dekad Malaysia for Syria, sebelum ini dengan nama Malaysia Lifeline for Syria, di atas komitmen dan juga sumbangan yang telah diberikan. Saya fikir puluhan juta telah disumbangkan melalui rakyat Malaysia kepada mereka yang memerlukan, khususnya dalam negara konflik. 10 tahun bagi kita satu tempoh yang tidak panjang. 10 tahun juga mengingatkan kita bahawa ribuan jutaan mereka yang terkesan akibat daripada konflik kemanusiaan ini, dan pastinya kita ingin teruskan segala sumbangan, komitmen dan juga apa juga aktiviti perancangan yang telah kita rancang khususnya untuk Syria. Dan saya fikir dan percaya bahawa Malaysia for Syria dapat melakukan sesuatu untuk meneruskan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kependidikan, kerja-kerja membangunkan manusia, sehingga boleh lahir tokoh-tokoh hebat yang akan membangunkan semula Syria pasca perang. InsyaAllah kita harap Malaysia memainkan peranan yang sangat dominan dalam konteks ini melalui platform Malaysia for Syria. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang terus bersama-sama dalam platform ini. Saya doakan moga Malaysia for Syria terus sukses selalu dan istiqomah dalam membantu pelarian-pelarian Syria. Jutaan terima kasih kepada Malaysia for Syria, selama penubuhannya selama 10 tahun, selama satu dekad penubuhan Jasmine Asy'ar, selama satu dekad penubuhan Malaysia for Syria, sumbangan yang diberikan kepada Jasmine Asy'ar untuk memastikan pendidikan dijadikan sebagai teras utama itu dilihat sangat-sangat tinggi. Saya daripada wakil ataupun saya daripada warga Jasmine Asy'ar ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh warga Malaysia for Syria yang tidak pernah merungut, yang tidak pernah berputus asa untuk membantu memastikan pendidikan anak-anak pelarian Syria, khususnya anak-anak pelarian Syria yang berada di Jasmine Asy'ar ini akan terus maju. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sebenarnya satu dekad Malaysia for Syria, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Malaysia for Syria kerana dah sustain selama 10 tahun. It's not easy to sustain selama 10 tahun dengan projek-projek yang banyak seperti projek Masjid As-Sabil, projek Pengkampungan Sirang Haya, projek Telaga, projek sekolah. For me
It's a big thing and it's very successful. Dan saya berharap Malaysia for Syria akan stay strong sehingga bila-bila dan membina lagi banyak projek yang dapat membantu lebih ramai pelarian Syria. Firstly, congratulations Malaysia for Syria. MashaAllah, you've made it 10 years. That shows that you've got dedication. That shows that you've got sincerity. That shows that you're putting the work in and that you're relevant. Still, now, stay relevant. Stay working for Allah subhanahu wa ta'ala. You've done amazing work already, and going forward, you can do much, much more inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your future, bless the next 10 years of Malaysia for Syria. Ameen. Sukar, perjalanan yang sukar dan tidak mudah pada awalnya. Cuma saya yakin kepada satu perkara, iaitu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya kamu telah berazam, telah tekad untuk buat satu perkara, tawakkal 'ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang orang beri kepada kita, kepercayaan yang orang beri kepada kita, jangan kita, apa orang kata, jangan kita turn down, jangan kita kecewakan orang lah. Jangan kita kecewakan orang. Tapi at the end benda ni akan berbalik kepada kita semua juga. Kalau kita nak buat, biar kita buat betul-betul. So satu dekad yang berlalu, pastinya ada orang yang datang, ada orang yang pergi. It's okay. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sekali yang telah bermula daripada awal sehingga pada waktu sekarang dan yang akan terus bersama pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Kita tidak akan berada di sini tanpa doa, tanpa semangat dan tanpa keyakinan semua yang menggerakkan isu kemanusiaan, khususnya untuk Syria. Kita telah melihat banyaknya kebaikan yang telah kita laksanakan, banyaknya yang telah kita memberi manfaat kepada manusia, dan kita mahu teruskan perkara ini. Dan sama-sama kita doa, insya-Allah kita akan terus tegar dan kuat dalam perjuangan, dan akhirnya nanti kita bertemu dan berkumpul di syurga Firdaus, insya-Allah.